Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Ba'du. Kata musannif rahimallahu ta'ala, maka hendaklah kita dan lagi syarat pada mengesahkan segala ibadat, dan jikalau belum lagi sah syahadatnya itu, nescaya tiadalah sah ibadatnya yang lain itu. Jadi sambungan kita nak bicara ni, setelah yang terdekat kita bicara mengenai perkara wajib pada kita paling besar sekali. Kalau nisbah orang kafir tak Islam lagi, yang sampai seruan Islam, baligh, berakal, wajib mengucap kalimah syahadah untuk dia dapat kejayaan hakiki. Sekali semua hidup, at least mesti sebut dengan mulut dia, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang kafir memang kena. Adapun kita, khasnya atas mazhab Syafi'i rahmatullah alaih, cukup dengan untuk sahkan Islam kita ni melalui mak ayah kita yang Islam, atau salah seorang mereka adalah Islam, ataupun kalau seorang kanak-kanak tu dia ni dipungut, dijumpai di jalanan orang yang pungut dia tu Islam, ataupun ada kanak-kanak yang ditawan tak berserta dengan bapa dia dan mak dia dalam tawanan tu, dia belum baligh. Siapa tawan itu Islam, kanak-kanak tu jadi Islam. Ada beberapa kaitan dalam bab tu, dan khasnya mazhab kita Syafi'i rahmatullah alaih. Semua tu dapat Islam dengan sebab mak bapak, dengan sebab dipungut, dengan sebab ditawan. Jadi kita ni sebab mak bapak kita sah Islam. Macam mana pun atas dia sebut seumur hidup, sekali kena sebut. Yang ni atas lain daripada mazhab Syafi'i, semua hidup mesti sekali. Dan wajib pula kena tasdikkan dalam hati setiap masa, sepanjang waktu. Ni pun kalau tak tasdik, kena tasdik, ya Allah kau hidupkan aku, kau bagi ada aku. Solat tadi, walaupun kita solat, tapi kalau hati ni kita tak bekerja untuk istilahnya isbat dengan Allah Ta'ala, tasdik dengan Allah Ta'ala, memang kita solat misalnya, tapi hati tu bila kita tak hidupkan untuk istilahnya rasai ke dia, iktiraf ke dia, mengaku ke dia, apa lagi bahasanya, bercakap dengan dia, khitab dengan dia, tak jadi kat kita ni. Dia tak mau dia jadi apa saya selalu sebut, poyo. Dia poyo. Betul, orang yang memang dah jadi arif billah ni, dia tak poyo lah hidup dia.
Jadi sentiasa dalam keadaan arif, sentiasa dia sedar. Dia sentiasa keluar daripada ghaflah, lalai. Dia tak lalai dia. Isbat sentiasa, tasdik sentiasa. Di atas dia tu dia sedar, anta khalaqtani, anta aujadani, anta ahyaitani, anta razaqtani. Kau hidupkan aku, kau adakan aku, kau rezekikan aku. Absartani, asma'tani, kau bagi aku lihat, kau bagi aku dengar. Allah, anta ilahi, rabbi, Allah. Mudahan Allah Ta'ala lembutkan hati sanubari kita gitu. Itu yang antara kita bicara tadi. Semua hidup sepanjang masa di dunia ini sentiasa hari. Jangan ada putus langsung. Selagi ada akal kita ni sabit, duk sedar, wajib tasdik dengan Allah Ta'ala. Itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum datang Nabi Muhammad SAW khasnya mengajar la ilaha illallah ni. Inilah latihan, inilah tarbiyah, inilah yang diajar oleh Nabi SAW sebelum sampai peristiwa Isra' Mi'raj tu. Pasal di rukun Islam yang kedua. Jadi rukun Islam pertama ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni berapa? 12 tahun. 12 tahun. Jadi maksudnya latihan untuk boleh tasdik sungguh-sungguh ke Allah Ta'ala ni. Nisbah sahabat terima pada Rasulullah, bimbingan daripada Rasulullah ni 12 tahun. Kita baru 2 hari. Itu pun on off lagi. Itu pun belajar, belum latihan batin. Allah, banyaklah hari kita ni. Mudahan macam mana pun kerdil kita punya apa yang ada kat kita ni dengan zaman yang jauh, dengan ilmu pun begitu nipis. Kita sendiri pun bermasalah, keliling pun tak membantu kita. Allah, mudahan duduk tempat yang baik ni, bumi berkah ni, binaan yang mulia, majlis pun mulia ni, Allah Ta'ala mudahkan, lembutkan hati sanubari kita dapatkan mengenal Allah yang tercinta itu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi nak dapatkan wajib daripada kalimah syahadah ni, lafaz dan hati ni, selain jiwa dan raga, kalau nak guna bahasa ni, dia fardu ain di atas segala fardu ain. Tak dapat lagi fardu ain yang ni, yang pertama ni macam mana? Yang lain teruskan apa yang dah dibuat, alhamdulillah. Tu pun dah rahmat besar dah tu. Waktu yang tak dapat lagi ni, yang ni dah teruskan belajar, terus usaha dapatkan lagi dan lagi. Dan di atas kita faham ni, berikan keutamaan dan prioriti yang besar sekali dalam kehidupan kita. Dan mohon mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan hati sanubari kita ni supaya boleh mencapai apa yang kita duk belajar ni, insya-Allah. Baik, itu yang dia nak kata. Dan lagi, jadi untuk atas nama fardu ain tu satu hal lagi, syarat kita tasdik di hati, sebut dengan lidah ni, dia syarat mengesahkan segala ibadat. Semua ibadat lain nak sah dia adalah sah batin kita, sah hati kita, tasdik kita, iman kita, yakin kita kepada Allah Ta'ala. Dia syarat untuk sahkan ibadat. Bila syarat, definisi syarat lah kalau kita belajar. Kalau contoh sembahyang, tak sah sembahyang kita melainkan kena menghadap kiblat. Selagi tak betul kiblat kita, masalah. Jadi apa nak buat? Betul ke lagi kiblat? Itulah kira dia. Jadi bila kata untuk tasdik ke Allah Ta'ala ni sah, jadi apa nak buat? Tasdikkanlah dalam hati. Jadi jalan tasdik tu macam mana? Ada tu yang ada parti yang ulama kita dah ajar, ambil je. Apa dia? Allah wujud. La ilaha illallah, la mawjud illallah. Aku ni, dia yang wujudkan aku. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nak apa? La mawjud illallah. Allah aja wujud. Kita, dia wujudkan kita. Asal kita Adam, ma'dum. Ni boleh ada Allah yang ada aku. Sebab wujud
Kalau apa katalah kita dalam sebulan ni latih ni latih apa? Latih ni mula sekali. Yang latihan yang lain sembahyang pun dah terlatih lah. Bahkan sembahyang laju lah kan. Sebab terlatih lah gitu kan. Untuk yang kita tak latih lagi apa? Nak banyak-banyak lagi, banyak lagi. Ilmu satu hal kena mengaji. Walaupun yang ni tak dapat takkan tak naik taraf. Nisbah ilmu nak faham. Kadang-kadang dengan belajar baru nak faham hal lain, baru nak meningkatkan kefahaman. Cuma atas kata latihan tu apa? Satu fokus. Bagi boleh asal la ilaha illallah, wujud, wajib wujud Allah. Selain Allah Ta'ala, ni yang dia sebut ni, nak faham differences antara Allah, makhluk qadim dan hadis, muhdas. Allah dia yang wajib wujud, zat dia, sifat dia, sebab dia. Dia sajalah yang qadim. Selain pada dia semua hadis, muhdas, baru, makhluk. Atau Islam muhtaj, fakir ke orang Ta'ala. Bila macam tu apa sepe kita nak dapat? Macam mana? Untuk atas kata dia syarat untuk sahkan ibadat, bagi dapat isbat yang wujud Allah Ta'ala. Allah ada yang Allah wujud. Yang aku ni Allah wujud yang aku. Allah ilahi. Allah ni Rabbi, dia Rabb aku. Aku ni abd, aku hamba. Aku ni makhluk. Tak, hamba tu agak tak boleh rasa, tak boleh nak londeh yang kita. Apa dia? Aku ni makhluk. So, ini ikrar kita, mengaku kita, sedar kita yang kita kena sedar. InsyaAllah sebab kita latih begini ni orang Ta'ala lembutkan hati. Tapi riadah kena buat. Mudahan apa yang kita ada belajar, yang guru kita yang lain yang diajar pula secara khas pula macam mana nak riadah tu, mudahan pula masa macam ni boleh praktik kan dia, insyaAllah. Yang tu tak faham lagi kita mutakarah lain insyaAllah. Jadi syarat untuk sahkan segala ibadat ni mesti boleh tasdik dalam hati. Dalam bab iman ni, yang ni lah paling payah. Nak mana paling payah? Nak tasdik di hati, paling payah. Baik. Dan jikalau belum lagi sah syahadatnya itu, nescaya tiadalah sah ibadatnya. Yang ni yang kata-kata ulama, dia kata apa? La tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Inilah ketujuan tu cara Arab dia lah kan. Apa dia? Jikalau belum lagi sah syahadahnya. Tak mana nak bicara sah syahadah ni? Tak rukun tadi satu hal, syarat ni satu hal kan? Yang wajib kita dah ada dah, lafaz ada dah, ilmu ada dah. Nak isbatkan zat, isbat sifat, isbat af'al, isbatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kataan dia, perbuatan dia, hal dia, ikrar dia, ni atas dia sebut syarat ni apa dia? Mesti tasdik di hati, sebut di mulut. Tu. Jadi ada rukun, ada syarat, baru sah syahadah. Tu dia sebut sebelum lagi, jikalau belum lagi sah syahadah, tidak sah ibadat. Jadi kena PM laju-laju sikit. Tu bahasa dia mula ni kan, saya guna bahasa tu lah. PM tu bahasa saja. Maksud saya PM laju-laju ni apa? Cepat sikit, apa dia? Cari jalan sikit. Macam mana ni? Kena risau. Saya pergi belajar berguru sampai India pun, antara selalu pesanan kat sini lah. Tu pun dalam duk pesan pun sampailah ni ya. Pesan lama dah. Allah, duk rasa do'ifnya lagi ya. Untuk kata memang kena usahakan ni sungguh-sungguh. Yang ni nasihat dia pula kat sini pun macam tu. Dia kata jikalau belum lagi sah syahadahnya, nescaya tiada sah ibadatnya yang lain itu. Baik, kesimpulan dia, so nak buat apa? Hendaklah kita sungguh-sungguh pada
memahamkan akan makna dua kalimah syahadah itu. Kena fahamkan sungguh-sungguh. Jadi kalau sekali lalu ada yang dah faham, baru kalau nisbah muka surat ni, muka surat 2, muka surat 3, kira dengan bismillah tu tak sampai satu muka pun lagi kita belajar. Belajar ni tak sampai satu muka pun lagi. Janganlah kata aku pakai kuliah pun kita bawa 4 kali 5, 6 kali, 7 kali. Katakan aku terror dah. Terror apa? Satu muka pun tak lagi. Kalau kredit hours, mana boleh buat PhD? Mana boleh? Mubtadi pun tak lagi. Tadika pun tak sah lagi. Walaupun satu sudut katalah kita boleh faham, tadika pun tak lagi. Apa? CJ pra sekolah pun tak dapat lagi. Belum belajar sekolah rendah lagi. Belum primary, apatah lagi secondary, belum lagi. Sajalah sebut kot tu sikit. Tu dia kata naklah kita sungguh-sungguh memahamkan makna dua kalimah syahadah itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadi kita sungguh. InsyaAllah kita duduk sini ni memang nak bersungguh ni. Khasnya saya sendiri pun mudah-mudahan duduk macam ni boleh teringat balik yang duduk mengaji apa, boleh apa amanah riadah apa yang diajar tu, boleh praktik dia sini insya-Allah. Tiadalah boleh faham akan makna dua kalimah syahadah itu melainkan kemudian daripada mengetahui akan perkataan segala sifat yang wajib pada Allah Ta'ala dan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, dan segala sifatnya yang mustahil pada keduanya dan segala yang harus pada keduanya itu. Jadi formula dia dah sebut, tapi peringatan dia nak sebut kat kita ni apa dia? Takkan boleh kita nak mengetahui makna la ilaha illallah ni Muhammadur Rasulullah. Nak faham apa? Makna, bukan terjemah. Terjemah faham dah. Makna dia takkan boleh kita dapat ni melainkan kemudian selepas daripada mengetahui, tahu, faham, reti elok-elok dan faham pun antara istilah mengetahui ni kita jumpa istilah awal kita tu apa? Arif. Arif maksudnya apa? I'tiqadun jazim mutabiq lil haqi an dalil. Mesti arif segala perkataan akan perkataan segala yang wajib. Jadi mesti arif bab mana? Sifat wajib. Arif pada Allah Ta'ala dan Rasul. Sifat mustahil mesti arif pada Allah dan Rasul, dan sifat harus arif pada Allah dan Rasul. Memang kalau sebut rumusan 50. Soalan, arif dah ke kita Allah Ta'ala? Itu begitu juga Rasul. Jadi atas formulasi dia, atas persoalan arif dah ke tu suku, formulasi dia 50 ni. Cuma bahasa dia sebut sini, kita baca lagi sekali lagi. Mengetahui perkataan akan perkataan segala sifat yang wajib pada Allah Ta'ala. Segala yang wajib. Ada formula umum dia, apa dia? Allah mesti bersifat dengan segala sifat sempurna. Itu umum sangat, umum. Dan Rasul pula, Rasul juga mesti dia berwajib dengan sifat-sifat yang sempurna sebagai utusan Allah Ta'ala, melayakkan dia untuk jadi utusan Allah Ta'ala, wajib bersifat tu. Itu pun umum sifat. Dan segala sifat yang mustahil pula pada keduanya Allah Ta'ala dan Rasul. Umum kaedah, mustahil pada Allah Ta'ala bersifat dengan apa-apa sifat yang naqais, sifat kekurangan dalam bab ketuhanan. Mustahil pada Allah Ta'ala. Itu umum sifat mustahil. Mustahil pada Rasulullah, mustahil pada Rasul apa-apa sifat yang membatalkan ciri dia sebagai utusan Allah Ta'ala.
Mustahil lah tu. Lagi. Dan segala yang harus pada keduanya, Allah Ta'ala, Rasul. Kalau nasibah harus ni, harus pada Allah Ta'ala untuk membuat atau meninggalkan buat apa-apa mungkin. Ini formula inilah sekalian sifat harus. Atau ayat dia satu ya, satu statement ni ya. Tapi apa dia harus buat, harus tinggal tu. Nak bilang satu-satu tu, dia punya afrad dia satu-satu tu, banyak lah. Tapi formula dia harus pada Allah Ta'ala ni apa? Apa yang nama mungkin, apa nama makhluk, selagi nama makhluk, harus Allah Ta'ala nak buat dia atau tak buat dia. Baik, buat Rasul pula, apa dia sekalian sifat harus bagi Rasul. Angka dia satu ya, tapi cara sebutan itu formula macam ni. Rasul, datang kata dia Rasulullah, dia pula manusia, harus dia bersifat dengan apa-apa sifat manusia biasa yang tak menjatuhkan martabat kerasulan dia yang maha tinggi, yang menggagalkan misi dan visi dia sebagai utusan Allah Ta'ala. Okay. Kalau biasa dengar, biasa belajar, alhamdulillah. Cuma mesti dapat arif. Selagi tak arif, tak boleh pakai. Maksudnya ilmu tak cukup. Bila ilmu tak cukup, macam mana nak boleh tasdik? Tak boleh. Boleh bahasanya hampir mustahil. Kalau tak pernah belajar langsung, bayang tengok. Tak pernah dengar langsung, Tuhai. Apatah lagi macam ni, duk bakal sama sekali. Macam mana? Mengarut sifat 20 ni, belajar akidah 50 ni, mengarut. Nak boleh apa? Dia kata Allah wujud pun mengarut, kata Allah kidam pun mengarut. Bahkan kalau perhati elok, insya-Allah kita belajar satu-satu, semua rumusan kalau perhati tu, kalau dia memang faham, dia kata mengarut tu yang duduk nafi tu apa, sedangkan apa yang diisbatkan pada Allah Ta'ala 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus tu memang tepat dengan Al-Quran, hadis. Bahkan ada yang ijma', ada yang telah diijma' oleh ulama' mengatakan wajibnya i'tiqad itu pada Allah Ta'ala. Begitu juga pada Rasulullah tu, daripada 9 sifat tu yang telah disedarai tu memang telah diijma' oleh ulama'. Ni sifat yang mesti diisbatkan pada Rasulullah. Nafi kita mengarut tu kufur. Lepas tu jangan buat main ayat tu. Tentu ada orang selamba je tak belajar sifat 20, tak apa ke? Cakap apa ni? Cakap apa ni? Itulah. Kata ini saja ke jalan untuk kenal Allah Ta'ala. Cakap apa ni? Cakap apa ni? Sebab pasal apa saya kata cakap apa ni? Tuhan sebut sikit cara jalan lain untuk kenal Allah Ta'ala. Tu lah. Kalau dia kata uluhiyat, rububiyat, asbab wa sifat, bohbira gitu kan. Kalau tidak, itu cara dia. Hang cerita tu macam mana uluhiyat sekali lalu hang sebut ni, istilahnya memada iman. Dia hanya sebut uluhiyat, rububiyat, asbab wa sifat. Mustahil dia tak berjaga. Bohbira sikit tu kan. Dia tak berjaga mustahil. Bicara bab ketuhanan, dia orang nak belajar uluhiyat, rububiyat, asbab wa sifat tu, dia tak bicara bab Rasul. Tak ada, dia tak ada pelajaran tu khas. Bab nubuat tak ada. Tak tahu, saya tak pernah dengar. Dia tak ada belajar khas. Dia ada asbab wa sifat, uluhiyat, rububiyat. Mana ada nubuat? Nubuat tak ada. Nubuat tak ada. Bab kenabian tak ada. Betul, saya tak pernah dengar. Memang saya tak pasal mengaji pun, personally mengaji dengan cara dia orang ni. Mana ada? Samiyat pun tak ada. Pula tu akal tak bincang, zom baru akal. Aku wajib, mustahil, harus. Yang nama wajib apa dia, mustahil apa, harus ada. Dia orang tak ada istilah wajib, mustahil, harus. Mana ada? Mana ada? Dia ada uluhiyat, rububiyat, asma' wa sifat tu. Sampai tak boleh mengenal langsung mana wajib, mana mustahil, mana harus. Tak boleh kenal. Itu disebut tauhid. Pekah pasal apa? Mana ada istilah dia wajib, sunat. Ni sunat sunat ma'at, kalau contoh bab solat. Dia ada bid'ah tak bid'ah? Tu lah. Boleh saya makan sikit, saya sebut itu.
Dia buat nubuat dia bid'ah tak bid'ah? Itu kalau ada pun dengar. Yang lain saya tak bisa dengar. Sifat wajib Rasul, Siddiq, amanah, tabligh, batunah. Saya tak bisa dengar mulut-mulut memang ada sebut. Sifat mustahil pada Allah Ta'ala. Saya tak bisa dengar sifat mustahil pada Allah Ta'ala kata. Dia orang perkataan secara khasnya sebut ni mustahil pada Allah Ta'ala, mustahil pada Allah Ta'ala. Tak ada. Tak bisa dengar dia orang sebut dengan bahasa begitu. Bahkan yang kita duk dengar, yang kita kata mustahil, pada dia tu dia i'tiqad pada Allah Ta'ala. Okey. Itu yang saya sebut tadi. Kalau ada cara lain selain macam mana kita duk bicara ni, apa dia sebut, nak tengok, nak dengar. Kalau agak-agak main di alam maya, memang alam maya tak jadi. Yang panggil tu jumpa. Yang jabat agama, majlis agama, bahkan memang dah ada pun statement, maklumat, brosur, undang-undang Paham Wahabi ni salah, sesat, tak betul dengan ahli sunnah wal jamaah. Bukan satu negeri, satu dunia orang kata macam tu. Ajarlah sana sikit. Yang tu sebut tu dibakan sikit lah. Jadi asal kita sebut ni kita pula. Kalau kita dah kata mengaji satu hal, yang kita dah mengaji cukup ke? Itu pula. Saya saya duk mengajak, saya rasa saya tak cukup lagi. Tak cukup apa? Banyak benda lagi. Khasnya macam mana nak bagi dapat tasdik. Kalau tasdik saya betul-betul dalam hati ni, Allah Akbar. Nak kata macam mana? Saya tak rupa macam ni, saya rupa macam lain lah. Rupa macam lain lah. Rupa macam lain tu macam mana? Maksudnya macam mana nak sebut lah. Allah. Kalau kata orang yang iman betul-betul tasdik macam mana, yang betul-betul standardize, yang betul-betul macam mana sahabat terima didikan daripada Rasulullah tu, tengok sahabat macam mana, macam tu kan. Diri aku ni untuk agama, nyawa aku untuk agama, harta benda aku untuk agama, anak isteri aku untuk agama, masa aku ni semua untuk agama. Kita ada lagi, banyak lagi ada untuk diri kita, ada lagi ada agak abuan diri, rehat untuk diri, duk berasa untuk diri tu ada lagi. Allah Allah. Sikitlah ke sana nak menunjukkan kata tentu asal nak bicara ni, yang ni dia kata kena bersungguh-sungguh untuk ambil faham sifat wajib atau bahasanya wajib, mustahil, harus pada Allah Ta'ala dan Rasul. Atas simpulan dia ada 50. Siap. Sekali lalu sebut borong gitu. Baik. Jadi atas nama angka tu 50 pelajaran akidah ni, simpulan akidah ni, inilah pertama-tama yang wajib pada segala orang yang aqil baligh, laki-laki dan perempuan, merdeka dan sahaya, dan sahaya orang. Pasal apa kata yang ni pertama sekali wajib? Kerana sabda Nabi SAW, awaluddin ma'rifatullah. Saya sebut dah bincang itu, kalau tak ada lafaz macam ni pun memang isyarat pada suruhan Nabi, ajaran Nabi, dan hal yang ada pada dia mengajar ke umat. Sejarah tadi pun saya sebut dah, 12 tahun sebelum terima semayang ajar apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu awaluddin ma'rifatullah. Dan ma'rifatullah melalui siapa? Rasulullah. Jadi mesti ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kita ni Rasulullah kita tak jumpa dah, nak jumpa siapa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita nak belajar ni daripada siapa? Daripada pewaris Rasulullah. Itu yang fas'alu ahla zikri sebut itu. Tanyalah ahlu zikri, ahlu ilmi, ahli ulama, tutup guru. Bukan fas'alu dalil, sikit kita sebut macam tu kan. Bukan menafikan dalil, tapi nak sebut proses. Nak belajar pasal Rasulullah ajar la ilaha illallah wa anni Rasulullah.
Kita dah tak jumpa Rasulullah ni, yang jumpa siapa? Jumpa pewaris Rasulullah. Dia pun kata, wa'anni, kata dia, aku ni adalah, kalau tak tahu tanya aku cerita kat hang. Aku ni dengan ilmu tok guru kita terima siapa. Tambah pula dia memang mengaku, nak aku cerita, ni mengaji guru, dia dakwa sanad salah silap. Ambil pada guru ni, tengok pula cara kehidupan dia tepat betul macam mana kehendak Allah Taala dan Rasul, jalan syariatnya dan jalan batin dia. Kita nak tahu batin ni betul macam mana, tengok perjalanan syariat betul tak. Dia berguru tak? Ada anak murid tak? Tu nisbah anak murid. Tok guru dia betul tak? Dia betul tak? Anak murid dia betul tak? Mesti kena tengok tu. Kalau dia ni, dia duk mengajar, dia guru mana? Tak ada guru. Main ilham je. Tu dah satu sahabat-sahabat reject lah. Dia tak ada guru. Mana guru dia? Baca buku. Mana boleh? Tak ada. Tak ada kaedah kita ulama-ulama dulu dapat ilmu dengan baca buku. Tak ada. Ilmu ni al-ilmu bitta'allum. Sabda Nabi SAW. Ilmu dengan belajar. Sahabat semua mana ada dapat ilham? Mana ada? Semua mesti melalui Rasulullah. Si. Tabi'in macam mana boleh dapat? Semuanya melalui sahabat. Mesti macam tu. Tabi'in macam mana? Semua melalui daripada tabi'in. Mesti macam tu. Ni hang belajar ada nak? Saya tak ada go. Saya buat assignment ni, saya buat kajian. Nah, kaedah kita ulama ajar mengikut tertib kita, bukan buat kajian. Kita dengan pengajian. Sikitlah sebut tuan. Beza apa? Beza kajian dengan pengajian ni apa? Pengajian ni mengaji, belajar, berguru. Kita ni hasil daripada tunjuk ajar guru tu kita. Itu pengajian, pembelajaran. Kalau kajian, dia mana ada guru, dia kaji, dia baca mengikut kajian saya. Itu beza pengajian dengan kajian. Satu saya nak sebut sikit tu, yang kalau PhD ni dia kajian. Boleh faham saya sebut? Kita agama bukan kajian, kita bukan kaji. Kita pengajian. Satu kaedah kita mengaji ni, guru saya. Guru saya. Bukan tak boleh sebut kitab, tapi guru saya. Guru saya. Guru saya. Siapa? Pengajian. Pengajian. Pernah satu ketika guru tegur macam ni. Guru saya macam ni. Guru saya macam ni. Ni pengajian. Kalau mengikut kajian saya, dapat guru kan? Kata saya banyak membaca, untuk boleh ada baca pun kena ada pengajian. Nak ada baca pun ada disiplin. Kalau dengan baca je, kalau itu PKP ni pakai baca buku ya. Baca buku. Kalau live pun, live akan pilih mana selera hang pilih. Kalau dia pilih tak betul, jadi saya nak tunjuk apa? Perlu pengajian, perlu pada proses talaki. Kalau tak bertemu talaki pun, talaki live lah, pasal talaki tu, kena dengar. Oh baru faham. Kena dengar orang bagi penjelasan tu baru reti. Kalau dengan baca, kalau boleh baca, tutup semua, jangan buat online, baca lah. Tak boleh, lain. Saya mengaji pun memang guru sebut macam ni. Bahkan saya yang pengalaman mengaji pun, ada benda yang kita kadang memang duk baca pun kan. Dulu-dulu pun sebelum betul terima dengan guru betul-betul ni, memang duk baca. Kadang-kadang kita baca ni punya bertahun-tahun tak faham. Jumpa guru ni, kita tanya dia jawab 5 minit tak sampai faham tu. On the spot faham. Tu faham. Masya Allah, senangnya. Jadi apa kaedah dia? Jumpa ahli dia, tanya, faham. Saya buat misal jumpa guru ahli talaki. Kita sakit urat lama dah. Umur belasan tahun dulu pernah lah tergeliat, terseliuh. Sampailah ni duk sakit. Nak pakai hanya cerita. Slip disc ke apa kan? Pergi jumpa ni, kawan ni memang dia reti kan?
Ni lama dah berubat ni, maka ubat ni tak jadi. Try ubat ni tak jadi. Awak sakit ini. Dia tak pakar. Ya, dia ambil, dia urut, dia angkat, kita pandang sikit, kerak. Yalah. Elok tu boy. Tak sampai 10 minit. Boleh? Faham saya sebut apa? Ada orang berubat bab saraf ni macam ni. Kita tengok yang dalam video tu. Saya nak cerita berguru-berguruan dan bertemu ahli dia kan. Kita tengok yang Cina tu lah, yang dia buat merah tu kan, dia macam berlakon lah, dia betul. Elok, tangan tu ketar-ketar macam ni. Pegang pun jatuh bro. Pegang. Dia usik sikit. Sikit lagi. Elok. Berubat 20 tahun, berpuluh-puluh ribu, berjuta duit dah habis. Tak jumpa bakar. Baca buku lah, macam ayat. Tak mahu dah. Itu kita sebut masalah urat saraf. Ni kepala otak saraf kita selagi kita tak dapat pahaman betul-betul mental ni, tak diluruskan betul-betul pahaman kau Taala ni, tak mahu dia betul ya. Dia akan pergi makhluk, sabab tak mahu pergi pada musabibul asbab. Terang kita dah jumpa guru pun, pak dia bagi pun, tu pun tak betul pula tak. Tambah tak pernah berguru langsung. Sikit nak sebut. Itu yang awaluddin ma'rifatullah tu. Jadi asal nak sebut, memang ambil faham daripada sejarah Rasulullah, perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, hal yang ada pada Rasulullah. Rukun Islam yang Rasulullah ajar, mengucap kalimah syahadah, sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu tahun ke-12 masuk 13 sebelum hijrah ke Madinah nu, Isra Mi'raj nu. 12 tahun tu ajar apa? La ilaha illallah saja. Yang tu yang berlaku kat sirah Rasulullah. Bukanlah maksudnya kalau gitu kita pun ikut sunnah Nabi ngaji 12 tahun lah la ilaha illallah tampak lagi. Bukan macam tu. Bukan macam tu, kaedah istidlal. Istilah ambil dalil bukan macam tu. Kalau dia kata macam tu, kalau gitu, kalau nak guna macam tu lah kan. Apa dia? Untuk sah makan, minum apa untuk sah. Kira mengaji 12 tahun. Lah, boleh. Tak turun ayat macam mana halal riba apa macam tu. Untuk arak semua boleh minum. Maksud apa? 12 tahun mengaji tauhid saja macam tu. Kepala otak syariat dah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi mana yang dah sempurna, yang dah dapat sempurna, perjalanan pemerintahan, bab tanah, muamalat, munakahat apa. Untuk tak usah kahwin lah. Kan dia kata macam tu kan. Tak sempurna ngaji tauhid, sembahyang pun tak payah. Oleh itu tak usah makan, tak usah minum, tak usah beli, tak usah sewa, tak usah pinjam, tak usah menikah, tak usah beranak, tak usah tidur. Maksud apa? Ni tak ada lagi, ma'rifatullah tak ada lagi. Boleh faham saya semua apa? Cara berfikir yang salah. Betul apa dia? Yang dah ada tu, nikah dah, beli dah, rumah ada, beli pinjam apa. Yang mana tak betul bagi betul. Itu lah. Jadi yang ni yang mana tak ada lagi, khas kita bicara bab akidah. Akidah tak betul bagi betul akidah tu. Sembahyang dah ada, carry on. Cuma dah puas hati kah? Belum lagi. Ingat, puas hati. Maksud apa? Memang tak puas lagi, memang tak dapat lagi. Kita sendiri boleh merasakan tak puas hatinya kita dengan apa pencapaian yang kita dapat. Kerja pun tak puas hati lah ni, pendapatan banyak dah. PKP ni puas hati, pendapatan banyak dah. Bab dunia pun tak puas hati, takkan bab dengan Allah Ta'ala puas hati, tekat tu pencapaian yang nak dicapai. Baca Quran puas hati dah, baca Quran puas hati. Puas hati baca Quran tu kira memang betul lah 100% punya betul. Dah baca Quran tak boleh betul. Sikit lah. Saja nak sebut tu, buat nak bagi betul je nak mengaji. Jadi antara benda nak mengaji ni ilmu memang. Baik. Jadi kalau sikit lagi sebut, ilmu pun dah cukup lah. Tak lagi. An-nasu halka illal alimun. Manusia ni binasa melainkan orang alim. Al-alimun halka illal amilun. Semua orang alim ni binasa lagi. Ada ilmu binasa lagi melainkan beramal.
Al-alimun al-amiluna halka ila al-mukhlisun. Orang yang dah beramal pun gagal lagi, melainkan orang mukhlis. Jadi nak dapat mukhlis macam mana? Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Boleh tauhid Allah Taala, baru je. Ni kita nak belajar ni apa? Nak mukhlisin, ni nak dapat mukhlisin lahuddin ni. Insya-Allah. Jadi jalan ni apa? Takkan tiba-tiba nak mukhlisin, mana mau. Mesti mula-mula alim dulu, baru boleh amil. Alim, amil, lepas tu baru mukhlis. Boleh. Tak ada ilmu nak amal lagu dah. Macam mana nak amal Allah ni ilah macam mana? Ilah pun tak faham. Isim dengan fi'il pun tak kena. Nama am, isim nakirah dengan isim ma'rifah pun tak kena. Am khas pun tak kena. Ilah ni nama am, Allah tu nama khas. Ilah ni nama isim, isim nakirah. Ni Allah isim ma'rifah. Dia isim alam. Bahkan dia Arabul Ma'arif. Sampai tempat ni kita cerita tu. Ilah ni isim nakirah, dia isim tapi makna wasfi. Jadi la ilaha illallah tu qasrus sifat. Nak khaskan sifat uluhiyah tu. Ilallah qasrus sifat alal mausuf. Tu. Disiplin ilmu kat tu. Tak faham tu, macam mana nak faham la ilaha illallah tu? Dia tak boleh, dia akan gagal nanti. Ada tempat ni dia stuck. Dia tak boleh pergi. Tak boleh pergi macam apa? Rupanya istilah pun salah. Nafi isbat pun salah. Nak nafi apa, isbat apa pun salah. Isbat pun salah. Tu isim pun salah. Fi'il, zat pun salah. Sifat pun salah. Fi'il pun salah. Zat pun tak kena. Yalah. Tarikh pun tak tahu zat tu dia. Ajak saya sebut benda-benda itu nak menunjukkan yang kita kena yang mana. Kalau kena tanya personally one by one, nak jawab lepas tak lepas? Tak lepas mengaji dulu. Mengaji dulu takkan tiba-tiba nak marifat. Mana boleh? Ada orang kata banyak orang tak tahu ilmu ni. Memanglah antaranya hang tak tahu. Yang kata tak tahu, yang kata tak tahu tu. Banyak orang tak tahu ni. Ustaz-ustaz pun tak tahu. Dia yang perasan, yang dia tahu semua. Ni geng-geng yang marifat sikit lah. Kena sebut kat geng-geng marifat ni. Maksudnya bab-bab macam ni memang geng-geng marifat ni ada yang duk follow pun. Bagus ya, dengar lah. Hang ngaji marifat lagu mana? Dengar nak marifat. Ngaji tutup guru yang betul-betul ikut jalan kitab mengajar marifat lagu mana? Saja nak sebut itu. Saja nak sebut itu. Dengan sengajanya nak sebut itu. Memang aja, memang itu. Memang kena sebut itu. Pasal dia rasa dia makrifat lah. Makrifat apa? Isim fi'il tak kena. Muhfi'il tu. Isim nakirah makrifah tak kena. Isim alam pun tak kena. Macam mana dia nak faham? Ni nama, zat, zat tak kena. Sifat, tarikh, definisi pun tak faham. Jadi asal nak sebut awaluddin ma'rifatullah. Jadi ahwal yang ada pada Rasulullah, perkataan yang ada pada Rasulullah, lagi af'al yang ada pada Rasulullah, ikrar yang ada pada Rasulullah, hal yang ada pada Rasulullah yang diterima wahyu Isra Mi'raj tu, memang awaluddin mesti ma'rifatullahnya. Sekalipun tak ada lapas, betul-betul sebiji copy and paste awaluddin ma'rifatullah Rasulullah itu. Jadi apa? Ni mafhum daripada sabda Nabi. Kalau tak ada lafaznya tu, andai kata disimak Bukhari, Muslim, Ibnu Majah apa semua, tak ada satu pun melalui riwayat bertemu guru talaki. Tapi bukankah memang awaluddin ma'rifatullah? Siap. Istilahnya jawab dia syai' mutawatir ma'lum fid din bid darurah. Awaluddin ma'rifatullah. Jadi kalau tak ada Rasulullah sebut pun ahwal Rasulullah menunjukkan bahawasanya memang awaluddin ma'rifatullah. 12 tahun bayangkan tengok untuk sebelum solat. Memang awaluddin ma'rifatullah. Sembahyang saja. Syariat sembahyang ajak saja. Puasa pegang sekalipun saja. Kejap ya. Tapi nak ma'rifatullah je dah. 12 tahun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saja nak syarah sikit tentang awaluddin ma'rifatullah tu. Artinya pertama-tama agama itu mengenal Allah Ta'ala, yakni mengenal segala yang wajib
lagi sabit bagi zat Allah Ta'ala. Jadi bila mengenal Allah Ta'ala, nak kenal apa? Nak kenal apa yang wajib bagi zat dan yang mustahil bagi zat, yang harus bagi zat Allah Ta'ala juga. Baik. Jadi kalau pada Rasul, macam mana mengenal Allah Ta'ala? Tu mengenal ma'rifatullah. Mengenal Rasul macam mana? Sama juga. Mengenal yang wajib bagi zat Rasul, yang mustahil bagi zat Rasul, yang harus bagi zat Rasul. Bahkan Rasul ni atas para ulama, zat Rasul tahu nak? Ya Allah Ta'ala zahirkan dia atas muka bumi ni. Bahkan khas dekat Nabi kita Muhammad SAW ni, sebelum jadi zat dia, ada ruh dia. Yang wajib kita beriman, apatah lagi beriman dengan bab qada qadar. Allah Ta'ala dah tentu baik buruk semua nak berlaku ni, semua dalam ilmu dia, ada iradah dia. Antara iradah dia, dia memang nak bagi jadi zat Nabi. Dan sebelum ada zat Nabi, ada ruh Nabi kita Muhammad SAW. Yang itulah istilah sebut ulama, ruh Nabi Muhammad ni, yang ni dah panggil hakikatul Muhammadiyah, hakikat Nabi Muhammad SAW. Yang tu kita jumpa ni pasal apa? Cerita macam ni la ilaha illallah dulu, pasal ma'rifatullah dulu. Hang tak faham kedudukan Allah, macam mana nak cerita Muhammad Rasulullah ni yang dia dalam ilmu Allah Ta'ala azali nak bagi jadi zat Nabi Muhammad dengan zahirkan melalui mak ayah Nabi. Punca nak ada Nabi Muhammad ni datang daripada Nabi Adam. Tu roh Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala tiupkan roh Nabi Adam tu. Roh Nabi Adam dulu ada tak? Roh Nabi Muhammad dulu. Tanya common knowledge pun agak-agak. Kalau bobi agak-agak pun rasa-rasa lah. Roh Nabi Muhammad dulu ke roh Nabi Adam dulu? Ke Allah tak tahu lagi roh mana, hak mana satu yang paling mulia yang dia nak bagi jadi? Hendak itikad Allah Ta'ala jahil dengan wakil kufur akidah tu. Ya. Satu ulama-ulama kita ada yang muhakkikin, yang faham dalam bab ni, dia reti satu. Dia faham sangat perjalanan agama ni. Pasal agama kita berjalan atas dua, ada zahir batin. Isyarat Quran pun al-yauma akmaltu lakum dinakum. Lagi apa? Atmamtu alaikum ni'mati. Ini isyarat ulama faham secara isyari. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Din mana yang akmaltu lakum dinakum ni? Dinakum ni di yang ada ulama sebut dengan tafsir isyari, dinakum ni yang syariat az-zahiriyah. Kamal. Pasal apa yang tu dipanggil kamaluddin? Al-yawma akmaltu lakum. Pasal turun ayat tu yaumul arafah, kamalu syai' ila bi kamali arkaniha. Kamal sesuatu dengan kamal rukun dia. Rukun Islam apa? 5. Yang kelima apa? Haji. Haji al-hajju arafah. Turun ayat tu pada waktu haji arafah, kamaluddin bi kamali arkaniha. Sempurna haji, kamaluddin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tu dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan atas kamu ni'mati. Ni'mati nisbah pada Allah Ta'ala. Ni'mati nisbah pada Allah Ta'ala. Mana ni'mati? Mana? Tu ulama kata ni'mati tu itu apa pada Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala bagi min ladunna ilma. Siapa yang akan dapat ni'mati ni? Ni'mati ni syarat min ladunna ilma ni man amila bima alima warasahullahu ma lam ya'lam. Siapa beramal dengan apa yang dia tahu, dia faham, dia reti. Khas kita bicara bab akidah ni, tasdik di hati dengan sungguh hati. Warasahullahu ma lam ya'lam. Yang ni lah ramai yang orang tak ada ni. Yang ni lah tak ada ni. Ada orang tiba-tiba nak dakwah ni, nak dakwah ni. Ni lah yang tak ada ni. Banyak orang tak tahu ni. Padahal ilmu pun tak ada. Kitab pun tak pernah lalu, guru tak biasa jumpa. Dah kan tak pernah guru pun. Dulu chef lah. Chef. Tiba-tiba jadi syekh tarikat, syekh hakikat, syekh makrifat. Dulu pun kerja dengan Mak Saleh, kahwin dengan Mak Saleh. Tiba-tiba jadi syekh makrifat. Enak deh, pareng kan, sembunyi pareng ke ya. Mula saya kat Tamil.
Siap. Itu tuan tak faham saya kenen kat mana tu, tanya lain. Sebut nama ni dia orang marah sikit kan. Kita tak sebut nama. Siapa dia makan cabai tu berasak tu. Okey, bunyi-bunyi gitu. Baik, jadi mesti kena faham yang wajib pada zat Allah Ta'ala, yang mustahil dan yang harus pada zat Allah Ta'ala. Baik. Kemudian bila faham nak kenal Allah Ta'ala ni, nak faham yang wajib pada zat, wajib pada sifat, dan apa yang harus pada zat Allah Ta'ala ni, bukannya, jaga sikit ni, bukannya mengenal kepada diri zat Allah Ta'ala dan ketentuan daerahnya dan tempatnya dan rupanya. Ya. Jadi kenal Allah Ta'ala ni bukanlah maksud dia kenal Allah Ta'ala ni kenal diri zat Allah. Allah ni zat dia lagu mana? Tak. Pasal tak ada siapa boleh memahamkan hakikat zat Allah. Satu, memahamkan Allah ada mata, memahamkan Allah ada tangan, memahamkan Allah ada muka. Yang ni istilahnya memahamkan Allah ada zat dia. Apa zat dia? Tangan dia, muka dia, mata dia. Ada sebut betih dia dalam hadis. Bahkan ada muka dia, ruh dia. Allah ada nur dia. Jadi Allah pun ada roh juga. Betul. Kalau tengok bodoh-bodoh, dia akan jadi betul ya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah Ta'ala pun ada ruh. Ruh Allah Ta'ala, roh kita. Macam tu, ngaji kita. Macam tu. Lagi Allah ada muka. Wa yabqa wajhu rabbika. Muka Allah, muka kita. Wahabi tu ajar ni saja sikit. Wahabi kena sekir tak Wahabi tu. Pasal dia kata sifat apa? Tangan nama bagi juzuk. Yad nama bagi juzuk. Wajhu nama bagi juzuk. Bukan sifat. Sampai bab ni kita syarah ni. Tapi nak sebut awal-awal, pahaman tu salah, tak betul. Hang tak kenal zat apa, sifat apa. Ini botol, ni tudung ni juzuk botol, label ni juzuk botol, ni pungkok botol, pungkok ni juzuk botol, umumnya botol. Faham tak saya sebut itu? Nak pergi nisbah Allah Ta'ala jadi huduh kan, rupanya subhanallah. Satu, memahamkan Allah Ta'ala dengan faham kata ada muka, ada tangan, ada mata. Ni memahamkan zat Allah Ta'ala. Walaupun kata yang layak dengannya. Layak ke mata, muka, tangan Allah Ta'ala? Dia kata kami bukan sebut, Allah yang sebut dalam Quran. Kalau nak kira sebut roh, jangan sebut kat dalam Quran. Orang tak biasa sebut apa, Allah ada roh Allah Ta'ala, roh yang layak dengan Allah Ta'ala. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah ni apa? Allah ni cahaya. Cahaya sebut dalam Quran. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit bumi. Sebutlah Allah cahaya yang layak dengan dia. Itu. Yang tu faham. Jadi Allah ni apa? Allah cahaya. Allah yang kata dia cahaya, bukan saya kata. Macam tu. Orang ngaji akidah. Orang ngaji macam tu. Dah pelak kan. Saya tak boleh, saya geram tu, saya pelak. Pelak kan. Siapa dia ajak akidah gitu? Tok guru mana ajak akidah gitu? Kalau nak jawab dulu. Roh tu nur. Allah nur. Gaduh-gaduh duk kata serah-serah orang Ta'ala. Allah kata Allah cahaya. Serah apa? Cahaya yang layak dengan dia. Macam tu. Jadi Allah cahaya lah. Allah muka lah. Allah tangan lah. Untuk macam mana ayat Quran, Qul huwallahu ahad. Dia satu. Ahadiyah Allah Ta'ala maksudnya apa? Dia bukan murakkab antara syai'. Mustahil mumpasil pada satu. Mustahil dia tu boleh ada sesuatu mumpasil daripada zat dia. Subhanallah. Lam yalid wa lam yulad
Kita faham duk beranak bukan diperanak kan. Apa maksud beranak dan diperanak ni? Tak ada sesuatu yang boleh mempasil daripada dia, dan dia bukan mempasil daripada syait. Itu maksud beranak tak beranak tu. Bukan beranak tu maksudnya, oh kalau dia tak beranak maksudnya dia lelaki. Subhanallah. Ini jangan faham itu. Boleh orang sesat? Boleh orang sesat macam tu. Boleh. Ada orang jadi sesat macam tu. Kalau dia tak bahas, dia kata Allah yang kata macam tu. Qul huwallahu ahad. Allah laki perempuan. Datang huwa muzakkar. Allah muzakkar bukan muannas. Kepelotan, pelang. Ngaji akidah tu. Oh ni. Pasal dia nak kata bukan saya kata, Allah yang kata dalam Quran kata. Kalau anak kata aku tolong bagi kata banyak-banyak lagi. Mengaji Quran bagi habis. Ayat Quran bukan 2-3 kerat. Hang kena tengok 30 juzuk. Sebut itu saya bakar sikit. Pasal benda salah satu baran bak ketuhanan ni. Saya mengaji ada guru dia baran bak ketuhanan ni, kalau dia jerit ni macam pecah speaker. Apa? Allahu Ahad. Dia bila dia baran tu kita dengar takut. Ni jantung ni apa? Ya buat dia marah betul-betul. Itu marah salah bab ketuhanan ni, dia lebih marah daripada orang buat lari bini dia tu. Bini dia buat lari habis nanti boleh kahwin lain. Mubi masa itu. Macam mana pun takkan nak biar orang buat lari bini betul tak? Macam mana? Bubuk tak? Tahan diri tak? Jagalah kehormatannya. Ni kehormatan bini, kehormatan anak, kehormatan diri, ni kehormatan Allah Oh tak boleh. Saya barang yang sangat teringat guru-guru yang jenis cengeng tu. Sebut Rasulullah benda tak betul. Ingat Nabi ni siapa? Oh tak boleh. Tok guru yang cengeng-cengeng tu, kita dengar dia punya kenal Allah Ta'ala dan Rasul tu, barang dia sebut buat salah ni, kita tengok takut kita tengok barang dia tu pasal salah dia orang ni tak ada apa selamba, tak ada hati dalam perasaan, dia tak kenal, dia tak tahu apa yang dia buat dia tu salah. Dia macam mencuri dia tak rasa dia salah mencuri. Orang tangkap dia, lepuk dia, buat tak tahu. Mencuri je. Dia ambil sikit je pun, masalah apa. Orang punya barang lah kat dia. Dia lah sikit je pun, ambil ganti balik lah. Ambil lah barang kau. Alamak, itu pun nak kira besar sangat ke? Masalah boleh kerat tangan tu. Orang tak ada hati dalam perasaan dia tu, dia bukan ada rasa bersalah apa, tak tahu kering poyo orang faham ni. Astagfirullah. Jadi kenal Allah Ta'ala ni bukan kenal diri zat Allah Ta'ala. Mustahil boleh kenal diri zat Allah Ta'ala. Tentu jalan nak kenal Allah Ta'ala bukan dengan kenal diri zat Allah Ta'ala. Untuk kenal apa? Kenal makhluk dia. Untuk disiplin depan. Dia sebut apa yang bukan masuk kenal lu, kenal diri zat lagi. Dan ketentuan daerahnya, dah bukan nak tahu ketentuan daerah. Apa ni? Kunhi dairatihi. Ketentuan daerah ni maksudnya nak tahu skop Allah Ta'ala tu, zat dia ni, skop dia lagu mana. Skop ni, skop lah kan, kita panggil skop lah. Ruang lingkup Allah Ta'ala ni macam mana? Ada orang dia sampai bahas ruang lingkup Allah Ta'ala, skop dia macam mana? Allah ni terlalu besar. Besar dia ni, bayang nak kursi dia pun, tempat letak kaki dia pun memenuhi langit bumi. Ada Ustaz-Ustaz Indon cakap macam tu. Ustaz Malaysia saya tak bisa dengar ya. Ustaz Indon yang salah pi tu, yang Wahabi tu, Allah, dia bahas ruang lingkup Allah Ta'ala sampai itu, sampai lingkup akidah. Ramai viewer dia, pemuja dia berapa ramai. Lagi apa? Peneruja dia, orang yang teruja dengan dia. Lagi apa? Pemuja, apa istilah pemuja nampak teruk kan? Pentaksub dia. Bukan sangat pentaksub tu. Penjilat lagi Macai dah. Follower dia. Follower dia. Pengkagum dia. Mungkin satu sudut kalau dia hurai sedap, nasihat dia bagus, kagum ustaz ni, syekh ni, kagum. Tapi main bab akidah masuk parit, kagum juga. Ini bahaya sangat lah. Ini yang bahaya ni.
Allah. Pengagum ni ramai. Pengagum ni ramai. Dia sampai cerita Allah Ta'ala tu. Itulah makna. Sampai dia kata, itulah makna Allahu Akbar. Sebab apa? Terlalu besar. Besar yang kita tidak boleh nak menceritakan hakikat besarnya bagaimana, tapi terlalu besar. Jadi dia membahaskan hakikat ketentuan daerah tu. Skop dia tu ke mana? Besar. Dia faham besar tu. Saiz, bentuk. Walaupun dia tak sebut saiz tu. Dan tempatnya. Tempat ni kat Malaysia duduk lagi lama dah. Atas arah mula duduk di langit. Lepas tu di arah, lepas tu atas arah, untuk atas dah atas arah. Lepas tu makan adami. Makan Indomie. Oh. bagi Indomie kata. Itu saja istihza dengan bahasa dia. Bahasa pun tak penting. Makan Indomie. Makan Indomie. Makan adami. Dah makan ni daripada kana. Mesti benda ada. Itu makan adami lah. Apa ni? Cakap berbelit-belit macam ni. Dah makan mesti benda ada. Mana boleh adami? Panjang cerita tu. Dia nak bahas satu. Pula tu dia pun tak kenal apa dia adami, apa dia makan, apa dia hal, apa dia wujudi, intibari, adami apa dia pun tak faham. Maulana dia pun kita dengar lawak dia. Ni saya duduk bertempat. Mana tempat saya duduk? Tunjuk saya tempat kat mana? Tempat saya mana? Dia kata yang tu intibari. Ya Allah, intibari dia tak faham apa dia. Tak boleh, saya tak boleh tu. Nampak sangat cerdik dia. Kalau bahas tempat memang masalah berakidah. Begitu juga rupanya. Rupa apa? Rupa Allah Ta'ala. Kat Malaysia kita tak biasa dengar bab rupa. Tuan buka kitab akidah Pak Wahab ni. Kitab antara yang ada kat saya pasal orang bagi. Saya tak gaji cari orang bagi hadiah. Kitab nama Kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana dia Muhammad Saleh Utsaimin. Satu jilid lah. Dia tulis akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Saja saya simpan kitab tu. Kalau ikut saya bakar. Saya sesat. Tapi tak bakar. Saya simpan. Buat apa? Buat senjata. Kita kat Malaysia tak bisa dengar lah Wahabi dia sebut rupa Allah Ta'ala macam mana. Dalam kita tu terang-terang dia sebut bab ketuhanan ni. Dalam hadis ada hadis masyhur, hadis sahih tawatir. Apa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqa Adam ala suratihi. Allah Ta'ala cipta Nabi Adam ni atas suratihi, rupanya rupa Allah Ta'ala. Kalau domer tu suratihi, suratillah, rupa Allah Ta'ala. Jadi macam mana rupa Adam? Macam itulah rupa Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal dia orang ni puak-puak ambil zahir hadis. Dia tak ada takwil. Macam mana? Bukan saya sebut, Nabi yang sebut. Hadis Nabi. Jadi tak percaya dengan saya, tak percaya dengan Nabi. Puak-puak yang bengong ni betul juga. Dapatlah. Ini yang kata mengaji biar guru faham betul, berguru faham betul. Guru dengan ahlul ilmi, ahlul zikri. Siapa yang betul-betul cukup syarat dia untuk nama Ahli Sunnah wal Jamaah tu. Mesti guru pula Ahli Sunnah wal Jamaah pula tu memang dia boleh mursyid. Kerana dia betul Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi bila dia cerita orang pening. Mungkin kat dia boleh tanggung dia betul. Tapi anak murid dia jadi sesat. Tak boleh jadi mursyid. Tak boleh jadi guru. Boleh jadi dia betul. Pasal tengok nak kata macam mana? Boleh jadi dia betul. Tapi bila dia ajar anak murid jadi sesat habis. Apa tak lagi jadi sesat habis. Semua jadi sesat. Dia tak boleh jadi mursyid. Walaupun dia betul. Pasal apa? Anak murid jadi sesat. Dia tak boleh jadi guru. Tak boleh jadi guru. Guru ni dia betul. Dia akan jadi ajak anak murid dia betul. Kalau ada yang tak betul, bukan pasal guru tu tak betul, anak murid tu yang tak betul. Anak murid tu ngaji tidak. Anak murid tu bukan nak mengaji. Memang menyalahi daripada guru awal-awal
Bandar masa dia kecil lagi pun tengok pelik lah pada orang lain. Macam mana peliknya Pak Wahab tu, peliknya Wasil bin Atta, pelik. Wasil i'tazalana Wasil bin Atta, guru dia Syekh Hasan Basri kata apa? I'tazalana Wasil. Anak murid dia nama Wasil bin Atta ni, tu guru dia mengaji tu guru dia suka petikai guru dia sebut macam ni. Awal-awal dia nampak karakter dia macam mana nak jadi Mu'tazilah ni. Pahaman dia memang pahaman Qadariyah Mu'tazilah, keluar oleh sunnah wal jamaah. Sampai nama kumpulan Mu'tazilah tu pasal perkataan guru dia lah. Hasan Basri kata i'tazalana Wasil. Wasil ni nak i'tizal, dah berasing pada kita daripada perkataan guru dia ni lah. I'tazalana Wasil dipanggil firqah Mu'tazilah. Sikit sana. So sejarah lagi lah. Pasal apa tu? Pasal ada pahaman-pahaman yang tak betul ni. Orang tak betul ni. Jadi dia kata asal nak orang nak jadi mursyid, nak jadi guru, mesti dia betul, dia ajak anak murid dia jadi betul. Kalau dengan dia betul tapi anak murid tengok semua sewil je, dia tak boleh jadi guru. Satu guru berdosa belajar. Tambah pula guru dia pun sewil, anak murid pun sewil. Sewil atas sewil lah, bangang bengong tu. Saya bahasa kat saya kasak gitu kan. Sesat atas sesat atas sesat atas sesat, sesat tak tahu apa, sesat gila tak tahu dah punca tak mana, nak berlerai balik. Kalau hadis dah sewil virus banyak, delete, format ya lah. Masuk program lain, OS lain. Siap. Saja nak sebut tahu rupa. Kaedah kita dalam masalah mengenal zat ni bukan macam ni, bukan mengenal hakikat zat dia, tempat dia, daerah dia, skop dia, rupa dia, lagi tempat dia, tak. Gaji tutup guru kita bahkan ambil faham daripada yas'aluna ka'anir ruh, itu adalah measurement besar kita. Roh makhluk, masih nama makhluk, walaupun satu makhluk yang sangat hebat orang tak lagi jadi nisbah dengan sebab tu kita ada. Dia pula tak binasa. Mula Allah Ta'ala ciptakan dia takkan binasa selama-lamanya, kekal abadi. Allah Ta'ala bagi dia kekal, tapi tetap dia makhluk. Roh kita rupa ke mana, tak boleh nak bahas. Roh ada ke mana, tak boleh nak bahas. Memang tak boleh bahas. Roh ni buat daripada apa, tak boleh nak bahas. Roh ni skop dia sampai tahu mana, tak boleh nak bahas. Bila tak boleh nak bahas roh makhluk pun kita tak boleh nak bahas, apatah lagi nak bahas rupa pencipta roh Allah di mana, rupa Allah macam mana. Untuk Allah ni buat daripada apa, skop Allah Ta'ala ni tak mana. Subhanallah. Nak bahas apa tu? Roh pun tak boleh nak bahas, takkan nak bahas Allah Ta'ala. Nak bahas Allah Ta'ala, bahas roh dulu. Ada tempat yang boleh bahas, tapi nak bahas zat roh ni apa dia, bahan apa, material apa roh ni. Roh ni kat badan kita lah ni ada kat mana, tak boleh bahas. Roh ni rupa dia adakah betul-betul macam rupa kita, tu pun ada pembahasan dia. Tapi jumhur tak boleh bahas. Jumhur ulama tak tahu rupa roh kita ke mana. Adakah dia ni macam virus COVID-19, terlalu halus, terlalu seni, dengan sebab dia duduk tak mana ni, partition tertentu, dia duduk tu kita hidup ni tu kan, tak tahu. Ataupun disebati macam mana air duduk dalam batang pokok, tahu. Waktu bila dia duduk dalam batang pokok, rupa dia macam mana, macam urat darah kita kan, duduk rangka tu ya. Kulir ruh min amri rabbi. Kalau ruh min amri rabbi macam mana? Itu yang tak dibenarkan. Itu yang tak dibenarkan sama sekali kita bahaskan. Bahkan ada hadis yang masyhur sebut dengan jilul, kata Nabi SAW, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Ada sebut fi zati atau kama qala, seumpama tu. Berfikirlah kamu pada makhluk Allah, jangan berfikir zat Allah Ta'ala. Tak boleh fikir zat Allah Ta'ala macam mana, tak boleh fikir hakikat zat dia macam mana, rupa zat dia macam mana, tempat zat dia macam mana, daerah zat dia macam mana. Subhanallah, tak boleh bahas. Memang tak boleh bahas.
Baik. Dia nak bagi pernyataan itu, kemudian rupanya mustahil demikian itu. Jadi mustahil dari mana mustahil? Mustahil untuk boleh bahas diri zat, ketentuan daerah, tempat dan rupa zat Allah Ta'ala. Mustahil nak boleh bahas tu. Ditegah dan rupanya mustahil yang demikian itu ditegah dan ditegahkan Rasulullah yang demikian itu. Betul? Tegah kan? Ditegah dan ditegah. Tegah ni apa? Tegah. Sebelum tegahkan tu tegah. Tegah apa? Dengan tegah. Tegah larang, tegah. Buka kamu nanti tengok. Saya buat mungkin tegah tu tegah. Pertama ditegah, lepas tu dan ditegahkan. Mustahil yang demikian itu ditegah. Siap. Dan ditegahkan. Kalau baca itu itulah. Baca ibtidak. Tu nak baca cara kitab pun. Kalau kata ditegah dan ditegahkan, boleh juga. Dia panggil ataf muradif. Ini dah baca kitab. Tuan-tuan tak faham tu ngaji lain. Saya nak sebut tu panjang ngaji nahwu. Ataf muradif. Jadi memang ada larangan Rasulullah SAW itu kerana firman Allah Ta'ala. Dia buat dalil firman Allah Ta'ala. Tadi sebut hadis Nabi tak? Tafakkaru fi khalqillah. Saya apa ni masa mula-mula ngaji bab tauhid, tu guru sebut, saya dengar apa lah. Kepayah mana pun sampai lah sikit. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah atau kama qala. Bubuh atau kama qala ni untuk cermat, kod-kod tak sebut dengan seumpama lepas tu atau kama qala. Itu adab. Untuk istilahnya jangan menghirakan lafaz yang kod tak sinonim dengan Rasulullah sebut betul-betul macam mana. Adab. Bahkan ulama kita kalau betul lafaz Rasulullah macam tu pun dia akan kata kama qala au kama qala. Terjemah dia ataupun seumpama macam tu Rasulullah sebut. Dia bukan syak masalah apa dia sebut, tapi istilahnya cermat untuk supaya berhati-hati jangan mereka-reka lafaz yang tak diungkap sebegitu oleh Rasulullah, kita ungkapkan menisbah pada dia istilah menempah tempat duduk dalam neraka. Okey. Firman Allah Ta'ala dalam Quran sendiri, Allah Ta'ala tegahkan perkara itu. Kau apa? Tiga. Situ dulu. Tak mana nak berhenti ni. Masalah tegah dan dalil tegah. Sebut hadis tu memang duk ngaji lama dah duk sebut tu. Waktu yang ni ayat Quran sendiri yang menegahkan bahas zat Allah Ta'ala, daerah zat, rupa, tempat. Ada umum maksud tegahan kat situ. InsyaAllah sambung kemudian. Soal ada? Oh, pesanan ni tak? Atas sikit pada awal di ma'rifatullah sikit. Yang wajib tu lah. Yang wajib ia. Yang wajib ialah pertama-tama yang wajib ia. Yang wajib. Pertama-tama yang wajib ia, yang wajib ia, yang wajib tu. Yang wajib tu, mausul tu. Ma yajibu tu, barang yang wajib ia. Ia apa? Ia barang tu. Barang yang wajib ia barang. Ia barang tu lah. Ni apa tadi? Barang yang mula-mula yang wajib. Mana dia? Mengenal segala sifat ada segala Rasulullah. Mengenal segala sifat yang wajib kita harus pada Rasulullah. Jadi barang tu lah. Kalau sekat domain tu ma tu lah. Kalau asal bahasa Arab ni. Lagi. Dia kata pasal tadi lah, sebenarnya bila belajar sifat 20 ni
kita belajar zat dia kata, bukan belajar sifat. Dia guna hadis tu juga. Ada pula. Dia guna hadis tu, wala tafakkaru fi zatillah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jadi kita belajar sifat 20 ni belajar zat. Sebelum belajar zat tu lah, dia tegak maknanya dia gunakan ayat hadis tu untuk tegak. Dia belajar sifat 20 ni. Oh. Kita Lepas tu dia ada satu lagi ungkapan tu, dia kata belajar sifat 20 ni, ini yang menyebabkan banyak syirik. Tu. oh pula Itulah tu yang saya belajar sifat 20 ni belajar zat. Tak, belajar sifat 20 ni bukan belajar zat dengan makna belajar hakikat zat, ya tak? Wahabi yang duk belajar hakikat zat, muka, tangan, mata, itulah hakikat zat. Kita belajar sifat 20, belajar sifat yang untuk disifatkan ke zat, wujud, kidam, baqa. Itu bukan belajar hakikat zat, bukan belajar daerah zat, bukan belajar tempat zat, bukan belajar sifat zat. Itulah istilah apa, fikir zat Allah Taala. Boleh. Itulah istilahnya memikirkan zat Allah Taala. Kalau ke roh ni, roh rupa lagu mana? Zat roh tu macam mana? Daerah roh tu tengah mana? Rupa roh macam mana? Tempat roh kat mana kat kita? Itu istilah hakikat roh. Yas'alunaka 'anil ruh tu, yas'alunaka an haqiqatir ruh. Itu maksud soalan tu. Hakikat roh tu tak boleh bahas. Tu yang tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah wala tafakkaru fi haqiqati zatillah. Tu. Jadi kita belajar sifat 20, mana duk belajar hakikat zat, kan? Kita belajar sifat, maksudnya apa yang nak nisbahkan kepada marji' asma' wa sifat ni. Nak belajar sifat ni supaya faham apa dia yang nak dipaham pada zat Allah Taala, bukan belajar hakikat zat. Jadi dia tak belajar sifat 20 pun. Kesaja timbulkan ayat untuk bagi ragu pada orang sifat 20 ni sebenarnya belajar sifat. Dia kata belajar zat. Siapa cakap tu beritahu sepak ni salah, tak betul, bodoh. Masa bodoh tu betul. Dia kata belajar sifat 20 ni lah menjadi syirik. Ayat keling apa ni? Banyak orang buat syirik pasal belajar sifat 20. Astagfirullahaladzim. Tak belajar sifat 20 lah jadi syirik ulama. Bahkan bukan jadi syirik, jadi kufur ulama-ulama. Belajar sifat 20 ni nak belajar dapat tauhid. Macam mana nak tauhid Allah Taala, zat dia, sifat dia, faal dia, asal dia. Satu bahaya dengar ustaz yang sekerat tiang, balik tiang, tambah bukan ustaz pun baru nak start, bahkan tak ada guru pun. Kalau dia kata itu, hang belajar dengan guru mana yang habaq macam ni? Cuba main habaq ni. Saya boleh habaq guru saya. Ada, cuma saya tak sebutlah guru saya sebut umum guru lah. Siapa guru saya? Memang benar ada benda apa, saya kalau tak ada guru memang tak ada apa saya. Memang bodoh apa. Dia orang tu rasa saya berani kata gini. Kalau tak ada guru pun dia akan kata apa? Tak ada guru tak apa. Saya banyak membaca. Ini hasil kerjaan guru saya pun tak hebat macam ni. Tak ramai orang macam tu saya tengok macam tu. Dia tak pernah sebut guru dia. Dia akan kata pada saya tak ada itu. Saya mau guru. Saya mengaji guru sebut macam ni. Tu yang kita punya kaedah laula rabbi laula araf laula murabbi ma araftu rabbi. Panjang cara tu, tapi nak buat kata guru, tak ada guru apa kita. Siapalah kita. Hati-hati sikit dengan guru tu. Orang tu nanti cerita saya nak dengar. Sebut majlis ni, sebut nama dia lagi, orang marah pula kan. Lain lagi domain lagi. Saya dah domain, saya dah lama tak tinggal. Tambah macam kita Jawi ni lama saya tak rujuk tu, saya tak baca gitu. Kadang-kadang dulu pengalaman saya mengaji pondok, saya baca macam tu satu. Bila mengajak kat luar, orang luar dia pening kita sebut itu. Kita sebut domain ni wajib domain, dia pening. Itu saya tinggal tu. Baca kitab Jawi saya tak baca macam tu, tak boleh janji hang faham. Saya macam tu. Okey. Yang wajib lagi sabit. Ya.
Oh, yang wajib lagi sabit. Maksud wajib ni yang mesti, sabit ni yang memang sungguh tak boleh dinafi sama sekali. Dia wajib lagi sabit. Wajib yang mesti, akal tak boleh tolak. Bila sabit ni ada yang sabit dengan naf, sabit sebut. Ya. Yang tu pun jumpa nanti apa dia tu? Apa yang wajib, apa yang sabit tu. Apa yang subut. Apa nak bagi contoh misalnya Allah Taala kata dalam Quran, bagi contoh apa dia wajib sabit. Innallaha basir. Kita ahli sunnah wal jamaah, Allah Taala basirun bi basarih. Mai mana basar tak sebut basar dalam Quran. Quran sebut basir, sami' kan. Macam mana hang faham basar, faham sama? Lah dah basir. Daripada basara yabsuru basaran fahuwa basirun. Bila basir maksudnya zatun muttasifun bil basar. Jadi yang sabit apa dia? Basir. Bila basir mesti wajib basar. Contohlah apa yang dikatakan wajib dan sabit. Kallamallahu Musa. Faham tu ada kalam. Mai mana kalam? Tak sebut kalam pun. Yajibu lahul kalam. Mana ada dalam Quran? Sebut kallamallahu Musa taklima. Faham mana kalam? Kalama pun sebut kalama, taklim, kalama yukallimu, taklim bukan kalam. Dah kalama yukallimu taklim, tentulah subut kalam. Kalam tu sabit. Sekali lalu lah wujud dengan sabit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayah. Kama nawwartal arda min syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Kita habis ni biasakan selawat 3 kali. Baca macam selawat wujud orang sebab sunnah tu. Allahumma salli afdala salatin ala asani makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrika ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala asani makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل